Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Muhammad Khairiwan Awang dari IPG Kampus Sultan Mizan. Pada kali ini saya akan membentangkan di LO yang mana saya telah bina di LO ini untuk subjek Asas Pembelajaran Digital GAPD 1032. Yang mana untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, subjek ini merupakan subjek yang baru diperkenalkan pada semester lepas. Okey, so saya teruskan pembentangan saya pada kali ini dengan merujuk kepada borang pembinaan KPPB seperti yang tuan-tuan lihat pada skrin sekarang ini. Borang pembinaan KPPB Digital Learning Object, yang mana terdapat maklumat umum berkaitan dengan kursus tersebut, iaitu program PPISMP, kursus asas pembelajaran digital, kod GAPD 1032. Okey, so HPK di sini saya masukkan ke semua HPK yang terdapat dalam RMK kerana DLO yang saya bina ini merupakan DLO untuk keseluruhan subjek. Yang mana saya bukan pilih topik-topik tertentu sahaja. Saya buat satu DLO yang mana merangkumi semua topik 1 hingga topik 8. So, saya masukkan keseluruhan di sinilah. Objektif pembelajaran adalah pelajar dapat menerangkan konsep teknologi dan sumber digital serta peranan guru dan pelajar berkaitan dengan pembelajaran bermakna. Yang kedua, pelajar dapat mengaplikasikan teknologi digital untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran bermakna. Dan yang ketiga, pelajar dapat merumus pola data untuk menyelesaikan isu kewarganegaraan digital dalam konteks pembelajaran bermakna. Okey, so seterusnya tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di sini adalah big idea, teknologi digital menjana kecemerlangan akademik. Okey, so EQ, terdapat 3 EQ yang dapat saya bina di sini, iaitu bagaimanakah saya dapat menggunakan sumber digital dalam mewujudkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bermakna. Yang kedua, apakah peralatan digital yang sesuai digunakan untuk satu-satu topik pembelajaran? Dan yang ketiga, apakah isu-isu digital terkini yang perlu diambil tahu dalam mewujudkan pembelajaran bermakna? So, metadatanya seperti biasalah tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat. Dan linknya adalah seperti yang saya paparkan di sini. Ini adalah muka hadapan, print screen muka hadapan DLO GAPD 1032. Okey, so seterusnya adalah merungkai standard. Hasil pembelajaran adalah menerangkan konsep teknologi dan sumber digital serta peranan guru dan pelajar berkaitan pembelajaran bermakna. Minta maaf, saya terpaksa lajukan sedikit kerana masa 10 minit saja diperuntukkan. Okey, so kemahiran adalah kemahiran menerangkan, menerang. So kandungan pada minggu pertama untuk topik yang pertama ni 1 jam untuk kuliah, 1 jam lagi adalah untuk tutorial. So topik yang perlu di-cover pada minggu ini adalah teknologi dan sumber digital, yang mana subtopik adalah model integrasi teknologi digital PDP. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dan sumber digital, dan yang ketiga, dasar pembelajaran digital di IPG. Dan pentafsiran di sini adalah pembacaan dan pencarian maklumat dan pengurusan grafik. Okey, so seterusnya adalah penjajaran konstruk. Okey, so saya tak terangkan secara detail lah di sini. So yang pertama adalah pelajar membaca maklumat berdasarkan bahan yang disediakan dan juga pencarian secara kendiri. Yang kedua adalah pencetusan idea, pelajar secara berkumpulan berbincang dan membina senarai semak tindakan yang mereka perlu ambil. Ini berlaku semasa proses tutorial itulah. Penstrukturan semula idea adalah pelajar berbincang dengan rakan bagaimana untuk membina satu lakaran grafik, seperti arahan yang saya letakkan dalam tutorial itu. Okey, dan refleksi, pelajar membina satu bahan grafik mengikut kesesuaian dan kreativiti masing-masing. So ini adalah satu contoh hasil kerja pelajar yang mana mereka menggunakan Jamboard, teknologi Jamboard untuk menzahirkan jawapan mereka. Okey.
So, saya teruskan lagi untuk pembentangan di LO. Okey, ini adalah gambaran muka hadapan. Paparan muka hadapan di LO GAPD 1032 yang mana kita menggunakan platform Google Site. Okey, ini adalah paparan utama muka hadapan yang mana saya letakkan input-input yang mana pelajar tadi boleh membuka minda mereka terhadap subjek ini. Okey, so saya letakkan pada awal-awal ni adalah teknologi digital menjana kecemerlangan akademik ini adalah big idea. So saya letakkan juga satu petikan daripada Datuk Abdul Latif Abdul Seman, Pengarah Pembadanan Produktiviti Malaysia. Saya letakkan juga petikan-petikan, artikel-artikel daripada laman web supaya pelajar tadi boleh baca dengan lebih mendalam lah untuk pemahaman yang lebih. Okey, banyak artikel yang saya letakkan di sini. Saya letakkan juga video daripada YouTube yang mana berkaitan dengan digital. Okey, so pelajar boleh membaca dan dapat gambaran awal untuk topik ini. Okey, seterusnya masuk kepada pengenalan. Pengenalan ini adalah pengenalan kepada topik kepada subjek GAPD 1032 ini. Okey, so ini pun saya ambil daripada RMK. Saya masukkan balik di sini secara ringkas gambaran asas kepada pelajar tersebut. Berapa nilai kredit, apa hasil pembelajaran dia, apa HPK dia. Okey, so boleh baca secara ringkas. Walaupun dah ada dalam RMK, tapi saya masukkan di sini. Okey, so saya letakkan di sini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, menunya di sebelah kiri ni, topik 1 adalah saya telah bagikan page-page dia tu mengikut topik. Topik 1, topik 2, topik 3. Ada yang topik yang terpaksa gunakan 2 minggu, ada topik yang terpaksa menggunakan 3 minggu. Tapi based on satu page ini sahaja. Okey, topik yang pertama ni, contohlah saya ambil topik yang pertama adalah konsep pembelajaran digital. So, HPK 1 menerangkan konsep teknologi dan sumber digital serta peranan guru dan pelajar berkaitan pelajaran bermakna. So, kandungan di sini adalah inilah kandungan yang perlu pelajar kuasai dalam masa minggu yang pertama ini. Okey. Saya letakkan juga gambar-gambar ataupun rajah-rajah yang simple, yang mudah pelajar faham tadi berkaitan topik yang dia telah pelajari. Okey, saya masukkan juga YouTube. Saya masukkan juga video-video daripada YouTube. Dan ini adalah slide pembelajaran. Yang mana dalam tempoh 1 jam tu saya membuat pembelajaran. Saya menggunakan slide inilah, memberi penerangan kepada pelajar. Dan untuk sejam berikutnya, untuk tutorial, barulah kita menggunakan sepenuhnya DLO ini. Okey, so contoh tutorial yang saya letakkan pada minggu yang pertama iaitu secara berkumpulan pelajar diminta membuat carian maklumat lanjut mengenai model integrasi teknologi dalam PDP. Sila kemukakan jawapan anda di sini. Di sini bermakna pelajar akan klik di sini untuk memberikan jawapan mereka. Okey, pada awal-awal lagi saya dah tetapkan Jamboard ni. Saya masukkan 5 page, bermakna 5 kumpulan. Kumpulan 1 jawab pada page 1. Kumpulan 2 dia akan jawab kepada kumpulan page kedua. Kumpulan 3 dia akan jawab pada page yang ketiga. Okey, so ini adalah hasil kerja mereka. Okey. Kemudian diikuti dengan bacaan-bacaan tambahan. Pelajar boleh membaca lagi bahan-bahan sokongan yang saya bekalkan di sini. Kerana untuk subjek ini agak sukar untuk mendapatkan buku-buku di pasaran. Kerana saya cuba mencari, agak sukar jugalah untuk mendapatkan buku sebagai rujukan. Okey, so begitu juga dengan topik 2, saya masukkan kaedah yang sama, HPK berapa, kandungan dia, konten-konten video apa, slide pengajaran. Okey, kemudian diikuti dengan tutorial. Okey, tutorial yang untuk minggu seterusnya saya buat macam ni. Berkaitan model murid SLM dengan piawai pelajar ISTE.
Tonton video di sebelah, faham dan rumuskan perkaitan antara model pembelajaran murid dengan piawai pelajar ISTE. Okey, bincang secara berkumpulan. Okey, maknanya dia kena tengok video ni dahulu, kemudian dia akan jawab secara berkumpulan. Kemudian kemukakan jawapan anda menggunakan mana-mana digital tool. Maknanya pelajar tadi bebas dalam kumpulan masing-masing, dia akan pilih digital tool apa yang paling sesuai untuk mereka gunakan dan dia akan upload di dalam Google Classroom. Okey, so teknik yang kedua ni saya menggunakan pemanfaatan digital Google Classroom. So teknologi yang dia nak buat jawapan itu terpulang lah, nak guna PowerPoint ke, nak guna Google Docs ke, terpulang. Saya bagi kebebasan. Sama juga topik ketiga, topik 4, 5, 6 sampai topik yang terakhir pun saya menggunakan kaedah yang sama. So pentaksiran berterusan ni saya letakkan secara ringkas lah, gambaran apa yang perlu pelajar buat sebagai kerja khusus mereka, pentaksiran berterusan. Dan ini adalah rujukan yang perlu digunakan oleh pelajar sepanjang mereka belajar subjek ini. Okey. Dan akhir sekali saya letakkan juga soal selidik. Soal selidik ni yang mana saya akan masukkan apabila selesai sahaja ke semua topik pembelajaran. Itu perjumpaan pada minggu yang terakhir. Pelajar akan jawab soal selidik mereka secara jujur. Soal selidik berkaitan dengan DLO inilah yang apa yang saya telah bina dari segi kemudahan penggunaan dia, dari segi interaksi, bagaimana banyaklah saya buat sedikit soal selidik. So alhamdulillah mereka menjawab pada skala 4 dan 5, mana agak memuaskanlah setakat ini. So itu saja pembentangan saya, dan bagi mengakhiri pembentangan saya pada kali ini, secara jujurlah saya mengakui bahawa DLO ini memang membantu saya dalam proses PDP. Yang mana kita tahu pada semester lepas kita masih lagi berada dalam fasa pandemik COVID-19. Yang mana di IPG Sultan Mizani sendiri pun buka seminggu, tutup 2 minggu. Buka seminggu, tutup 2 minggu. So, agak sukar untuk membuat PDP. So, bila adanya DLO ini, saya rasa tak ada masalah. Sama ada bersemuka ke tak bersemuka pun, saya boleh lakukan PDP di mana-mana sahaja. Okey? Dan tak perlu lagi nak susah-susah nak fikir kelas mana ada LCD, tempat mana ada LCD, nak berebut-rebut nak booking LCD, dapat pula LCD yang kabur. So bila ada DLO ni, pelajar boleh menggunakan gadget masing-masing dalam kelas. So buka telefon masing-masing, buka benda ni, kita bagi link. Minggu 1 seterusnya. So saya rasa amat-amat mudah, dan kerja pelajar tadi pun mereka akan dapat siap dalam masa itu juga, terus mereka submit dan kita akan terima jawapan mereka. So itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.